Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syakirah binti Razali, nombor matrik I173032397. Okey, pada hari ini saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan berkaitan dengan penggunaan wang kertas atau lebih dikenali dengan fiat money. Okey. Saya selaku pembentang pertama akan membentangkan berkaitan dengan definisi dan juga fungsi. Okey. Definisi penggunaan wang kertas atau lebih dikenali dengan fiat money. Okey, definisi yang pertama adalah perantaraan bagi sesuatu pertukaran barang dan juga khidmat. Yang kedua, wang kertas mempunyai nilai tersendiri mengikut jumlah yang telah ditetapkan oleh undang-undang kerajaan. Okey, seperti yang kita tahu bahawa wang kertas, dah nama pun wang kertas, ia adalah semuanya adalah kertas, tapi yang membezakannya adalah jumlah wang tersebut. Ada yang RM5, RM10, RM20, RM50, RM100 kan. Yang membezakannya adalah jumlahnya sahaja. Yang seterusnya adalah ia dicetak oleh kerajaan bagi memudahkan masyarakat dalam urusan jual beli. Okey, kalau mengikut sejarah, mereka yang terdahulu menggunakan emas dan juga perak dalam urusan jual beli. Namun masyarakat sekarang ni merasakan dengan lebih mudah dengan menggunakan wang kertas dalam urusan jual beli. Yang seterusnya, wang kertas diciptakan untuk memudahkan individu membawanya atau menyimpan berbanding membawa ketulan emas dan juga perak. Okey. Dekat sini pun kita dah nampak bahawa dengan wang kertas ni memudahkan kita untuk membawa ke mana-mana berbanding emas dan juga perak. Okey, seterusnya fungsi penggunaan wang kertas. Okey, fungsi yang pertama adalah perantara pada urusan jual beli atau medium of exchange. Okey, sebagai contoh, Ahmad memberikan wang kertas miliknya kepada Hamid untuk mendapatkan kereta milik Hamid yang ingin ditukar hak milik. Okey. Hamid dia nak jual kereta dia. Namun yang Ahmad pula ingin membeli kereta. Okey, namun Ahmad belilah kereta Hamid ni dengan memberikan sejumlah wang kertas. So dekat situ dah ada pertukaran lah dalam urusan jual beli. Yang seterusnya, pemegang nilai untuk masa akan datang atau store of value. Sebagai contoh, jika Ahmad menyimpan RM10 pada hari ini, RM10 juga nilai yang akan digunakan pada masa akan datang. Ia adalah tetap. Okey, sebagai contoh, kalau saya menyimpan RM10 hari ini. Okey, kalau hari ini saya simpan RM10, maknanya esok pun jumlah tu akan tetap RM10 juga. Contohnya macam esok ke lusa ke tulat ke duit tu, kalau hari ini saya simpan RM10, tetap akan RM10 juga pada masa akan datang. Dia tak akan beranak. Okey. Seterusnya, unit kira-kira, iaitu unit of account. Sebagai contoh, Hamid ingin membeli laptop baru, namun unit kira-kira adalah diperlukan untuk mendapatkan jumlah yang akan diberikan untuk membeli laptop tersebut. Okey. Sebagai contoh, kalau ikutkan macam sekarang ni laptop, ada yang kualiti yang tinggi, ada yang kualiti biasa-biasa saja. Okey, macam kalau kita nak beli laptop yang betul-betul kualiti yang tinggi, kita memerlukanlah unit kira-kira ni dengan harga jumlah yang stabil, yang sama dengan kualiti yang kita nak tu. Okey, contoh ada yang 3,000 lebih kalau kita nak yang paling baik kan. Ada yang 2,000 lebih. Okey, kalau macam kita nak biasa-biasa je 1,000 lebih pun ada. So daripada sinilah kita memerlukan unit kira-kira ni untuk mendapatkan sesuatu yang kita nak beli tu. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian. Nama saya Nur Al-Shafira binti Zulkifli, I181026616. Saya akan membentangkan syarat dan hukum. Okey, kita lihat kepada syarat yang diperlukan dalam penggunaan wang. Untuk memenuhi fungsi wang di atas, ia memerlukan syarat berikut supaya wang itu berkesan. Syarat yang pertama, standardizable, iaitu nilainya boleh ditentukan dengan mudah. Yang kedua, diterima meluas, di mana wang tersebut mestilah mempunyai nilai tersendiri atau hasil penetapan oleh undang-undang. Seterusnya, divisible, yang mana nilai boleh dibahagi untuk proses pertukaran. Yang keempat, mobile, iaitu wang itu mudah dibawa. Dan yang kelima, stable and durable. Wang itu stabil dan tidak mudah hancur, musnah dan hilang akibat struktur bentuk sendiri. Okey, kita lihat kepada seterusnya, iaitu hukum penggunaan wang kertas. Hukum penggunaan wang kertas adalah sah kerana wang kertas mempunyai ilah at-tamaniyah, iaitu ilah mata wang. Menurut pendapat Syekh Abu Bakar Hasan Al-Kashnawi, Syekh Abdullah bin Manik, Dr. Wabah Zuhaili dan Syekh Yusuf Al-Qadrawi,
Terdapat hujah-hujah yang mengatakan hukum penggunaan wang kertas adalah sah. Antaranya, yang pertama, kias dengan mata wang emas dan perak kerana kedua-duanya diiktibar sebagai perantaraan dalam urusan jual beli. Yang kedua, uruf seluruh manusia menggunakannya dalam semua urusan ekonomi. Yang ketiga, negara mengiktirafnya. Yang keempat, maslahah manusia kerana manusia berhajatkan penggunaan mata wang. Yang kelima, kaedah sadu az-zara'i. Sekiranya wang kertas tidak mempunyai ilah at-tamaniyah, ia akan membatalkan hampir semua hukum syarat seperti tidak diwajibkan zakat dan terhasil riba daripadanya. Maka, ulama fiqh bersepakat membenarkan penggunaannya dengan syarat ia mestilah mengikuti disiplin dan syarat yang sama dengan hukum ke atas emas dan perak. Ini kerana wang kertas tetap berfungsi sebagai medium of exchange dan boleh menjalankan fungsi-fungsi duit di zaman moden ini meskipun tidak sesempurna emas dan perak. Wang kertas ini sah digunakan sebagai modal syarikat mahupun mudharabah serta mempunyai ilah riba. Wang kertas akan dikenakan zakat sekiranya mencapai nisab sama seperti emas dan perak. Okey, itu saja daripada saya. Kita teruskan kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Husnina Huda binti Muhammad, I181-020. Jadi insya-Allah saya akan membentangkan tentang modus operandi penciptaan wang kertas atau fiat money. Okey, sejak daripada mulanya penciptaan wang kertas ini, ia memang diciptakan sekali dengan interest ataupun faedah dan juga diciptakan sekali dengan inflasi. Okey, inflasi ini merupakan mutu harga mengikut ekonomi yang mengikut kepada pertambahan penciptaan wang kertas. Okey, contohnya dulu RM5 kita boleh dapat 3 bungkus nasi lemak. Tapi apabila berlakunya inflasi, RM5 itu kita hanya boleh dapat sebungkus sahaja nasi lemak. Jadinya memang setiap duit yang diciptakan itu akan membawa pulangan dan juga akan adanya inflasi. Jadi modus operandi bagi penciptaan wang kertas ini menggunakan sistem fractional reserve banking dan juga fractional reserve requirement. Fractional reserve banking merupakan sebuah sistem yang menetapkan pihak bank supaya mengekalkan sejumlah wang yang disimpan oleh pendeposit dan bakinya digunakan untuk memberi pinjam kepada pelanggan bank yang lain. Okey, reserve ini bermaksud rizab ataupun simpanan. Okey, ini adalah bertujuan untuk mengembangkan ekonomi negara. Manakala fractional reserve requirement merupakan jumlah minima wang simpanan yang wajib disimpan. Di Malaysia, jumlah minima ditetapkan adalah sebanyak 4%, manakala di negara-negara lain ada yang meletakkan 10%, 20% ataupun 50%. Okey, jadi kita tengok kepada modus operandi bagi penciptaan wang kertas. Okey, yang pertama, bank diminta untuk menjaga sebahagian kecil daripada dana yang disimpan oleh pendeposit dengan baik. Kedua, bank meminjam dana dari pendeposit. Pendeposit ni adalah orang yang menyimpan wang mereka ke dalam bank. Okey, seterusnya, bank meminjamkan dana tersebut kepada peminjam bank. Peminjam bank ni adalah orang yang ingin meminjam wang daripada bank. Okey. Kemudian, bank dapat menghasilkan wang yang lebih tinggi dengan mengenakan bayaran yang lebih tinggi kepada peminjam bank untuk mendapatkan pinjaman atau kadar faedah yang lebih tinggi daripada kadar yang dibayarkan kepada pendeposit kerana menggunakan wang mereka. Dan akhir sekali, sekiranya bank tidak meminjamkan dana setelah memenuhi syarat simpanan pendeposit, pendeposit mungkin harus membayar bank untuk memberikan perkhidmatan penyimpanan wang mereka. Okey, jadi untuk lagi jelas, tengok kepada slide yang seterusnya, iaitu contoh kepada modus operandi penciptaan wang kertas. Okey, Ahmad menyimpan wang sebanyak $1000 di dalam bank A. Bank A terima wang Ahmad tadi dan juga bank tidak boleh menggunakan 20% daripada wang tersebut, iaitu $200. Okey, 20% ni adalah contoh daripada negara lain. Kalau Malaysia 4% sahaja. Okey, jadinya baki sebanyak $800 tadi boleh dipinjamkan. Contohnya, Encik Razi dia nak beli perabot dengan Encik Abu secara hutang dan ingin meminjam wang daripada bank untuk menyelesaikan masalahnya. Lalu, bank pun bagi pinjam wang kepada Encik Razi sebanyak $800 dengan kadar faedah sekian-sekian-sekian dalam tempoh 10 tahun.
Okey, setelah Encik Razi ni terima wang tersebut, lalu Encik Razi pun selesaikan hutangnya dengan Encik Abu. Kemudian Encik Abu simpan wang hasil menjual perabot sebanyak USD 800 ke dalam bank B. Bank B simpan 20% daripada USD 800 iaitu USD 160. Baki yang tinggal sebanyak USD 640 diberi pinjam kepada pelanggan lain pula dengan faedah. Okey, katakanlah ianya berterusan berlaku, makanya lagi banyaklah penciptaan lagi banyaklah faedah yang tercipta dan juga penciptaan wang tu juga lagi besarlah. Okey, jadinya setiap kali orang simpan duit, tiap kali itulah bank boleh mencipta wang kertas daripada wang yang disimpan oleh pendeposit dan juga wang yang diberi pinjam kepada peminjam tadi. Jadi apabila wang ini apabila adanya pertambahan penciptaan wang, makanya jumlah wang juga akan bertambah dan akan menyebabkan berlakunya inflasi. Okey. Jadi sebenarnya begitulah pusingan wang di semua bank dan juga peminjam. Okey, seterusnya tengok jadual yang saya sertakan dalam slide. Okey, bagaimana simpanan 1,000 menjadi 4,000 dalam pasaran? Okey, tengok kepada nama bank. Contohnya yang tadi tu ia berterusan sehinggalah kepada bank K. Okey, tengok kepada bank A. Mula-mula jumlah yang disimpan hanyalah 1,000 dan jumlah pinjaman diberikan 800. Kemudian ada lagi reserve 200 simpanan tu. Kemudian ia berlanjutan sehinggalah kepada bank K. Jadi dapatlah kumpul jumlah keseluruhan simpanan itu sebanyak RM4,570.05. Keseluruhan yang dipinjamkan adalah RM3,570.05. Total reserve yang dapat daripada reserve banyak-banyak tadi tu adalah sebanyak RM890.26. Jadinya pada asalnya pendeposit hanya menyimpan wang dengan bank 1,000 sahaja, tetapi ia boleh menciptakan wang kertas ini sehingga RM4,570.05 hasil daripada bank, hasil daripada reserve tadi dan juga hasil daripada jumlah yang disimpan oleh pendeposit dan juga jumlah yang diberi pinjam kepada peminjam wang tadi. Jadinya sebenarnya penggandaan di Malaysia ini lebih banyak lah, sebabnya nilai fractional reserve banking dekat Malaysia ni hanya 4% sahaja. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amni Nasuha binti Ismail, I18102668. Saya akan menerangkan satu isu yang berkaitan dengan wang kertas yang didakwa mempunyai lemak khinzir. Profesor Dr. Zahari Ismail ada mendakwa bahawa wang kertas di negara kita mendapati mengandungi lemak khinzir. Beliau juga mendapatkan maklumat tersebut daripada salah seorang pemain industri yang mengatakan lemak khinzir ada digunakan dalam proses penghasilan wang kertas negara. Tetapi menerusi satu akhbar Metro yang mendakwa bahawa wang kertas adalah masih suci, daripada satu akhbar Metro yang dikeluarkan pada 22 September 2019 daripada Mahaizura Abdul Malik. Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif berkata pihak yang mendakwa wang kertas di negara ini mengandungi lemak khinzir perlulah mengemukakan bukti secara tepat melalui ujian DNA dan keputusannya diserahkan kepada Jabatan Mufti untuk menentukan hukumnya. Jika pihak yang mendakwa membuktikan wujudnya DNA khinzir dalam wang kertas menerusi kaedah kajian ujian makmal yang disahkan Kerajaan Malaysia dan dikenal pasti wujud jujukan kod babi, maka tidak berlaku istihalah iaitu perubahan. Tetapi ia dikira sebagai istihalah nakisah, iaitu perubahan yang tidak sempurna kerana DNA babi masih boleh dikenal pasti. Sekiranya dakwaan benar-benar wujud, maka penentuan hukum perlu dibuat oleh mufti, sama ada hendak meletakkan hukumnya harus kerana disebabkan umum balwa, iaitu perkara yang tidak dapat dielakkan
ataupun al-hajah, keperluan mendesak dan tiada pilihan lain yang tidak dapat dielakkan buat masa ini dan perlu mencari penyelesaian lain pada masa akan datang. Isu penggunaan wang kertas menggunakan lemak haiwan memanglah wujud, tetapi di negara England yang menggunakan lemak haiwan dari lemak lembu dan biri-biri terhadap wang jenis plastik. Tetapi di Malaysia difahamkan negara China yang mencetak wang kertas dan diberi kepercayaan untuk mencetak wang asing secara besar-besaran. Biarpun wang kertas kita dicetak oleh negara China dan kita tidak tahu apa bahan yang mereka gunakan, jadi janganlah cepat membuat andaian kerana banyak aspek yang perlu dikenal pasti untuk mengesahkan wujudnya DNA tersebut dalam wang negara. Dan hukum penggunaan wang kertas pada masa kini adalah harus dan suci, sehingga terdapat fatwa baharu yang mengatakan hukumnya haram ataupun najis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nik Fatini Syafiqah binti Nik Zainal Abidin, I181030044. Baik, saya akan membentangkan untuk isu semasa yang terakhir bagi penggunaan wang kertas. Baik, selain daripada lemak khinzir, pemalsuan wang kertas juga turut menjadi satu isu kepada penggunaan wang kertas. Hal ini adalah berdasarkan kepada satu berita yang telah disiarkan oleh berita bernama pada 15 Jun 2019 dan kejadian ini telah berlaku di Terengganu. Baik, dalam isu ini terdapat dua adik-beradik yang telah terlibat dalam sindiket pemalsuan wang kertas ini, iaitu seorang kakak dan adik lelakinya. Mereka menjadikan tempat tinggal mereka sebagai tempat operasi pencetakan wang palsu. Antara barang-barang yang dapat dirampas oleh pihak berkuasa di tempat pencetakan wang palsu itu adalah sepasang baju kebaya yang digunakan oleh suspek perempuan ketika menggunakan wang palsu di beberapa premis di Terengganu. Sebelum ini juga pernah tular di laman media sosial Facebook bahawa ada seorang perempuan yang juga memakai baju kebaya yang turut mengedarkan beberapa wang palsu di beberapa premis di Kemaman. Maka daripada kejadian itu, polis mempercayai bahawa suspek itu adalah orang yang sama. Maka selain daripada sepasang baju kebaya, pihak polis juga dapat merampas mesin pencetak wang palsu dan juga bahan-bahan pembuatan wang palsu. Baik, yang terakhir adalah kita dapat simpulkan daripada isu ini bahawa wang kertas mempunyai ciri-ciri keselamatan yang rendah. Hal ini kerana wang kertas amat mudah untuk dicetak dan juga dipalsukan. Dan kita juga tidak dapat untuk bezakan di antara wang kertas yang sebenar dan juga wang kertas yang palsu. Maka ciri-ciri keselamatannya adalah sangat rendah. Baik, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ainabila binti Rozi. Nometri I181025999. Badan yang menyelia penggunaan wang kertas adalah Bank Negara Malaysia. Bank Negara Malaysia adalah bank utama yang memainkan peranan penting dalam sesebuah negara. Ia juga merupakan bank pusat di Malaysia. Segala urusan kewangan yang melibatkan bank-bank di Malaysia akan melalui persetujuan dan arahan dari Bank Negara Malaysia. Bank Negara Malaysia ditubuhkan pada 26 Januari 1959 sebagai Central Bank of Malaya ataupun Bank Negara Tanah Melayu. Selain itu, penubuhan Bank Negara Malaysia kepada Ordinan Bank Pusat Malaysia 1958, tetapi ordinan ini telah digantikan dengan Akta Bank Pusat Malaysia 2009 dan efektif mulai 25 November 2009. Objektif Bank Negara Malaysia yang pertama, mengeluarkan mata wang ringgit Malaysia dan menyimpan rizab menjaga nilai mata wang.
Bank Negara Malaysia bertanggungjawab untuk menerbitkan mata wang Malaysia mengikut peruntukan Akta Mata Wang Ringgit. Mata wang Malaysia telah diberikan nama ringgit dan sen. Kemudian, Bank Negara Malaysia merupakan pemegang utama Rizab Negara. Yang kedua, bertindak sebagai jurubank dan penasihat kewangan kepada kerajaan. Bank Negara Malaysia perlu bertindak sebagai jurubank dan penasihat kewangan bagi kerajaan yang terdiri daripada kerajaan persekutuan, negeri dan kerajaan tempatan serta lain-lain organisasi awam. Oleh itu, sebagai bank kepada kerajaan, maka Bank Negara Malaysia dipertanggungjawabkan untuk menguruskan akaun kerajaan, mengurus hutang negara, mengurus pertukaran asing dan juga memberi nasihat pelaburan. Yang ketiga, menggalakkan sistem pembayaran dan penyelesaian kewangan negara yang dipercayai, efisien dan beroperasi dengan lancar serta memastikan agar kedua-dua sistem ini akan memberi kelebihan kepada Malaysia. Sistem pembayaran juga berada di bawah pengawasan bank agar sistem pembayaran dan instrumen pembayaran kekal selamat, cekap dan diyakini. Bank juga memain peranan yang penting dalam mendorong sistem kewangan yang progresif dan inklusif. Usaha ini dilakukan mengambil kira keperluan ekonomi dan rakyat Malaysia yang berubah-ubah serta peranan utama kewangan dalam kemajuan sosio-ekonomi negara. Yang keempat, menggalakkan kestabilan kewangan dan struktur kewangan yang kukuh. Bank mengawal dan menyediakan institusi kewangan bagi memelihara keselamatan dan kekukuhan institusi tersebut. Bank mengawasi pasaran wang dan pasaran pertukaran wang asing untuk mengekalkan integriti pasaran dan memastikannya berfungsi dengan teratur. Dan yang terakhir, untuk mempengaruhi keadaan kredit bagi menguntungkan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurul Soleha binti Abu Hassan. Nombor metrik I161000922. Seterusnya saya akan membentangkan mengenai pandangan ulama berkelompok. Pendapat yang mengharuskan penggunaan wang dari emas, perak, logam dan juga bukan logam, khususnya tentang penggunaan wang kertas, adalah terdiri dari ulama moden pada hari ini. Penggunaan wang kertas adalah tidak wujud di zaman Nabi dan juga tidak wujud di zaman ulama selepas itu, sehinggalah wujudnya penggunaan wang kertas di zaman yang terkemudian ini. Pendapat ini telah diputuskan dalam Majma' Al-Fiqhi Al-Islami dalam persidangan kali ke-5 dan ke-6 oleh ulama di zaman kini. Antara ulama yang menandatangani keputusan tersebut ialah Abdullah bin Hamid, Muhammad Ali Al-Harakan, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Saleh bin Uthaymin, Muhammad Mahmud As-Sawaf, Muhammad bin Abdullah As-Sabil, Mabruk Al-Iwadi, Muhammad Al-Shazili, Mustafa Ahmad Zarqa, Abdul Qudus Al-Hashimi, Muhammad Rashidi, Abu Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi, Abu Bakar Mahmud Al-Jumi, Hasanain, Muhammad Makhluf, Muhammad Rashid Qabani, Muhammad Syekh Qatab dan Muhammad Salim Adud. Mereka berhujah dengan dalil berikut. Yang pertama, pemerintah adalah bayangan Allah SWT di bumi. Oleh itu, pemerintah boleh memutuskan penggunaan wang kertas dalam negaranya. Sebagaimana Khalifah Marwan membuat wang baru, iaitu membuat mata wang baru untuk umat Islam, maka diharuskan membuat wang kertas yang baru berdasarkan maslahah. Yang kedua, mata wang boleh dibuat dari sumber yang lain selain dari emas dan perak, maka begitu jugalah boleh digunakan daripada sumber kertas atau plastik. Yang ketiga, perkembangan semasa yang begitu pesat menjadikan emas dan perak tidak memadai untuk dijadikan mata wang. Yang terakhir, wang kertas dari segi kiasnya adalah sama dengan wang emas dan perak kerana kedua-duanya adalah bernilai pada samaniyahnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syifa binti Nasran. Nombor metrik I191035597. Saya akan memberikan pandangan ulama secara peribadi. Menurut Profesor Dr. Ahli Muhyiddin Al-Qurah Dari, fulus ni sesuai disamakan keadaannya dengan mata wang fiat kertas di zaman ini kerana kedua-duanya tiada nilai tersendiri. Apa tu fulus sebenarnya? Fulus ni disebabkan pada zaman dulu emas dan perak ni harga nilainya tinggi. Jadi kadang-kadang sukar nak diperoleh dan bahkan ada kalanya sukar untuk membayar jumlah barang yang berjumlahnya kecil. Contohnya nak beli garam kan.
Jadi, masyarakat waktu tu menggunakan logam lain selain emas dan perak. Contohnya biji gangsa, timah dan lain-lain logam, dan ianya dikenali dalam kitab fiqh sebagai fulus. Jadi nilai fulus ni dikira dalam 1/6 dirham lah. Dan fulus ni juga pada asasnya ia adalah wang sokongan sahaja dan dia bukanlah wang utama. Jadi boleh kan kita nak samakan wang kertas sekarang dengan fulus? Jadi jawapannya ada pada ciri-ciri wang kertas sekarang sendirilah kan, mana wang kertas sekarang ni berfungsi penuh sebagai mata wang utama. Justru itu ia hanya disamakan ataupun dikiaskan hukumnya dengan emas dan perak sajalah. Dan ia tidak sama dengan fulus yang mana cirinya tidak konsisten antara wang dan logam biasa. Imam Syafi'i juga pernah menolak tindakan menjadikan logam selain emas dan perak sebagai mata wang. Malah beliau amat tegas hingga menolak sebarang kias terhadap emas dan perak. Beliau juga menulis ni dalam kitab Al-Um, yang mana siapa yang menggunakan fulus ni sebagai dalam jual beli, dia tidak ada zakat dan tidak ada riba padanya. Jadi walaupun dia ada fulus dia ada banyak, dia tidak perlu membayar zakat lah. Namun ulama mazhab Syafi'i berpendapat qiyas dalam hal ini masih wujud sekiranya ia mempunyai alah al-thaman ataupun store value. Al-Imam Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi pula dalam Fatwa Mu'asirah menyatakan wang kertas ni telah menjadi wang yang digunakan di seluruh dunia. Bagaimanakah ingin membatalkan hukum riba padanya sedangkan semua manusia bermuamalah dengannya dan tidak lagi dengan emas atau perak? Sesiapa yang memiliki wang ini dianggap kaya walaupun tidak mempunyai simpanan emas dan perak. Dengan wang kertas lelaki menjadikannya mahar kerana merupakan harta. Digunakan dalam jual beli, sewa dan untuk membayar diet. Semua muamalat melalui wang kertas dan sudah tentu mencapai tahap emas dan perak. Maknanya Dr. Yusuf Al-Qardawi juga membolehkanlah penggunaan mata wang fiat ini sebabkan ianya sudah digunakan pakai ataupun menjadi uruf dan adat di dalam seluruh dunia kan. Jadi kalau kita tidak meletakkan hukum emas dan perak ke atasnya, maka semua orang tak bayar zakat lah nanti. Okey. Demikian juga apa yang disebut oleh Imam Malik bin Anas yang bererti sekiranya orang ramai membenarkan sesama mereka untuk menjadikan kulit sebagai wang, niscaya akan aku larang ianya dijual emas dan perak secara tangguh. Imam Malik bin Anas juga menyatakan kata kalau semua orang dah menggunakan nak menggunakan wang kulit, jadi bolehlah kan diterima pakai. Syekh Mustafa Al-Zarqab menjelaskan setiap pemikiran yang mengatakan wang kertas tidak takluk dalam hukum emas dan perak adalah pemikiran cetek dan menyebabkan riba menjadi halal dalam segala urusan. Macam dikatakan tadi, disebabkan wang kertas ni dah digunakan seluruh dunia, digunakan secara meluas. Jadi kalau kita tak meletakkan hukum ke atasnya, maka riba menjadi halal, zakat pun tak ada orang nak bayar kan. Pemikiran tepat ialah menganggap wang kertas adalah mata wang dan mempunyai sifat saman ataupun harga nilai, serta berkait hukum dengan emas dan perak, serta pertukaran mata wang yang berbeza seperti dinar Jordan, dolar Amerika, rial Saudi dan sebagainya dianggap sama seperti pertukaran emas dan perak. Dibenarkan tafadul sebagai pertukaran emas dan perak, tapi dilarang serahan secara bertangguh. Tafadul ni apa? Tafadul ni dia tidak sama antara satu lain lah. Bayaran upah tu dianggap bayaran upah, maaf. Tafadul tu kerana bayaran tu tak sama lah antara satu sama lain nilai dia. Sebab itu mengatakan wang semasa tidak berlakunya riba dan boleh dilakukan amalan periode terhadap duit boleh membuatkan masyarakat terjebak dengan riba dengan menggunakan kata-kata ulama secara mentah tanpa mengaitkan dengan realiti semasa. Ibnu Qayyim sendiri pernah memberi nasihat akan masalah ini dalam buku A'lam Al-Muwaqqi'in, yang bermaksud barang siapa yang berfatwa kepada masyarakat mengambil bulat-bulat dari kitab-kitab fiqh tanpa mengikut uruf adat zaman dan keadaan semasa suatu masyarakat, maka sungguhnya dia itu sesat lagi menyesatkan. Maknanya Ibnu Qayyim nak kata kalau kita berada di dalam zaman ni yang mana mata wang kertas itu dia dah penggunaannya meluas di dalam muamalat, jadi kalau kita nak mengikut pendapat Imam Syafi'i yang pada zaman tu hulus pun tidak diguna meluas lagi, tidak boleh lah kan. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Farah Nuaini binti Zamrik, nombor matrik I1810259. Saya akan menerangkan berkaitan kesimpulan penggunaan wang kertas. Secara keseluruhannya, wang kertas diciptakan untuk mempermudahkan seseorang menyimpan dan membawanya ke mana sahaja. Hal ini kerana menurut sejarah, pada zaman terdahulu terdapat banyak wang yang berbentuk koin shilling yang diperbuat daripada logam seperti emas, perak dan timah. Seterusnya,
Penggunaan wang kertas sangat penting pada zaman sekarang kerana ia merupakan satu alat pertukaran untuk kita mendapatkan sesuatu barang seperti makanan, minuman, pakaian dan seumpamanya. Selain itu, wang kertas mempunyai 6 nilai yang berlainan, bermula daripada nilai yang paling kecil sehingga nilai yang paling besar, iaitu RM1, RM5, RM10, RM20, RM50 dan RM100. Dalam pada itu, wang kertas juga diperbuat daripada dua bahan yang berbeza, di mana wang kertas yang bernilai RM1 dan RM5 ia diperbuat daripada substrat polimer, manakala nilai wang kertas yang lebih besar pula ia diperbuat menggunakan kertas. Dengan itu, wang kertas yang diperbuat daripada substrat polimer mempunyai jangka hayat yang cukup lama, iaitu sekitar 10 tahun ke 20 tahun. Sementara mata wang yang dibuat daripada kertas pula berbeza-beza jangka hayatnya kerana ia mengikut nilai wang kertas tersebut. Sekiranya lebih besar nilai wang kertas, maka lebih tinggi anggaran hayatnya. Ini kerana berkemungkinan besar ia disebabkan kadar transaksi yang lebih rendah. Yang terakhir ialah wang kertas mestilah menepati kriteria wang kertas yang ditetapkan dengan 4 cara yang dapat kita ketahui, iaitu rasa, lihat, sending dan periksa. Yang pertama ialah rasa kualiti substrat wang kertas, di mana kertas yang kesat dengan cetakan timbul pada bahagian potret Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong yang pertama dan teks. Yang kedua pula ialah wang polimer diperbuat daripada plastik khas dengan cetakan timbul pada potret Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong yang pertama dan teks. Yang kedua ialah lihat wang kertas berlatar belakangkan cahaya, tingkap pandang telus dengan cetakan angka 1 dan 5 yang dicetak timbul pada wang kertas polimer. Yang kedua ialah potret tanda bayang 3 dimensi dan tingkap pandang telus akan kelihatan. Yang ketiga ialah tanda pandang telus bentuk lengkap angka setiap denominasi akan kelihatan. Yang ketiga ialah sending, iaitu pegang wang kertas menegak dan sendingkannya. Lihat pada pergerakan imej dan perubahan warna pada benang keselamatan dan petak kilat berwarna. Yang terakhir pula ialah periksa wang dengan menggunakan peralatan, iaitu yang pertama, peranti cahaya ultraunggu kerana substrat kertas tidak akan berkilau kecuali pada ciri-ciri keselamatan yang tertentu. Yang terakhir ialah menggunakan kantar pembesar dan tulisan teks bersaiz makro akan kelihatan jelas. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.